Mereka lancarkan peluru berpandu balistik antarbenua ke Diego Garcia, jaraknya 4,000 kilometer. Saya sudah beri amaran. Sekarang, mereka mempunyai keupayaan untuk mencapai kawasan pedalaman Eropah. Mereka sudah menembak ke arah sebuah negara Eropah, iaitu Cyprus. Mereka sedang mensasarkan semua orang. Dan yang keempat, mereka sedang mengganggu laluan maritim antarabangsa, laluan tenaga dan cuba memeras ugut seluruh dunia. Apa lagi bukti yang anda perlukan bahawa rejim ini yang mengancam seluruh dunia perlu dihentikan? Israel dan Amerika Syarikat sedang bekerjasama di seluruh dunia dan sudah tiba masanya untuk melihat para pemimpin negara lain bersatu. Saya gembira melihat sebahagian mereka mula ke arah itu. Tetapi lebih banyak lagi diperlukan seruan Presiden Trump supaya masyarakat antarabangsa menghadapi rejim pengganas fanatik ini amat penting. Ini bukan hanya seruan untuk keselamatan Amerika Syarikat dan Israel, tetapi juga dunia. Sudah tiba masanya mereka bertindak. Tuan, apa respon anda terhadap serangan ke atas orang awam Israel? Kami sedang bertindak balas dengan kekuatan yang besar, tetapi bukan terhadap orang awam. Kami sedang memburu rejim itu. Kami sedang memburu IRGC, kumpulan penjenayah itu. Dan kami sedang memburu mereka secara pribadi. Kami sedang memburu pemimpin, kemudahan dan aset ekonomi mereka dengan kekuatan besar. Bagaimanakah rupa kemenangan dalam kempen ini? Baik, kami telah menetapkan dua matlamat yang jelas. Satu adalah untuk memusnahkan sepenuhnya program nuklear mereka. Memusnahkan sepenuhnya program peluru berpandu mereka. Memusnahkan sepenuhnya keupayaan mereka untuk menghasilkan komponen bagi kedua-dua program tersebut. Kami sedang menuju ke arah itu. Kami ingin mewujudkan keadaan untuk rakyat Iran menggulingkan kezaliman yang menyeksa dan memburukkan kehidupan mereka serta dunia. Saya harap kita dapat capai itu. Pada malam itu, Presiden Trump berkata jika Iran tidak buka Selat Hormuz dalam 48 jam, rangkaian tenaga Iran akan diserang. Adakah anda akan sertai serangan ini dan apa yang anda rasa patut berlaku seterusnya dalam kempen ini? Terima kasih. Saya yakin Presiden Trump tahu dengan tepat apa yang beliau lakukan. Dan semua yang kami lakukan bersama dan seboleh mungkin dengan berhati-hati. Terima kasih. Saya bertanya Perdana Menteri tentang Presiden Trump semasa beliau beredar dan beliau menyatakan hubungan sangat baik antara kedua-dua pemimpin dalam operasi Epic Fury. Operasi ini sudah memasuki minggu keempat dan kami menjangkakan serangan yang lebih hebat terhadap rejim Iran dalam beberapa jam dan hari yang akan datang. Saudara-saudara. Jadi, Perdana Menteri berkata bahawa beliau berharap beberapa pemimpin dari negara lain mula sehaluan dan mengambil perkara ini dengan serius. Mengenai usaha untuk membuka Selat Hormuz dan membawa sedikit ketertiban ke Iran, siapa yang anda rasa beliau maksudkan di situ? Beliau bercakap tentang negara teluk. Saya berbual hujung minggu lalu dengan sumber yang berkata Arab Saudi, Qatar, Emirat Arab Bersatu dan Bahrain memantau serangan terhadap mereka oleh rejim Iran dengan drone dan peluru berpandu. Dan mereka faham bahawa situasi ini perlu berubah dengan sangat cepat. Siasatan kami dapati ada perbincangan rahsia supaya negara teluk lebih terlibat dan bertindak ofensif terhadap rejim Iran yang bukan sahaja mengancam infrastruktur tenaga mereka tetapi juga penduduk awam mereka. Trey, awak tadi tanya Perdana Menteri apa akan berlaku dalam 48 jam. Beliau menyatakan Presiden Trump akan bertindak mengikut keperluan dan Israel akan menyokongnya. Tetapi terangkan lagi kepada kami bagaimana perkara ini boleh berlaku. Kerana jika kita bercakap tentang 48 jam, kita bercakap bahawa sehingga hari Selasa, lebih kurang kita akan melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat dalam konflik ini. Kita perlu meluaskan pandangan kita untuk melihat realiti di lapangan dan medan pertempuran seperti mana keadaannya. Pada masa ini, orang Iran bebas bertindak balas terhadap serangan Zewa dan Israel. Kita telah melihat perkara ini minggu lepas apabila orang Iran membalas serangan Israel terhadap medan gas South Pars. Mereka membalas di kemudahan Has-8 Qatar seberang Teluk Parsi. Kita menyaksikan serangan di selatan Israel semalam selepas laporan bahawa Amerika Syarikat menyerang kemudahan itu.
Orang Iran membalas dengan peluru berpandu balistik yang sangat hampir dengan lokasi Israel menempatkan pusat penyelidikan nuklearnya. Jadi, perang ini sedang meningkat dengan cara tertentu dan terdapat tangga eskalasi. Persoalannya ialah jika Zewa, Israel menyerang rangkaian elektrik dan stesen jana kuasa di Iran, apakah tindak balas rejim itu? Kita tidak tahu apa yang akan berlaku, tetapi Israel dan Amerika kini bersiap sedia menghadapi realiti bahawa perang ini berkembang dalam cara yang akan mengancam pasukan Zewa di rantau ini dan sekutu di Timur Tengah. Trey, awak kata kita tidak tahu apa yang akan berlaku selepas ini. Atau Tahu tak, jika pusat tenaga ini diserang, apa yang awak jangkakan? Maksud saya, awak pasti ada sumber. Baru saja berbual dengan Benjamin Netanyahu. Mesti ada seseorang sedang buat simulasi perang untuk ini. Apa yang akan berlaku maksud saya? Apa yang mungkin terjadi? Sasarannya adalah Israel. Dan jika negara-negara Teluk berkata, dan tahu tak, mungkin loji penyagaraman mereka yang jadi sasaran, apa? Apa yang boleh kita jangkakan seterusnya? Kita tidak pasti, tapi minggu lalu saya berbual dengan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Dan kedua-dua pemimpin itu menunjukkan bahawa terdapat pilihan yang sedang dipertimbangkan mungkin tidak diketahui oleh orang ramai. Perkara penting untuk dibincang di sini ialah apa yang kita tahu tentang perbincangan terbuka Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu. Itu sebahagian daripada perbincangan rahsia mereka mengenai pilihan ketenteraan terhadap Iran. Jika serangan seperti ini yang mencederakan lebih 100 orang berulang, kita tidak pasti tindak balasnya, namun ada beberapa pilihan. Tentang infrastruktur tenaga di Iran dan Selat Hormuz, Presiden jelas mahu laluan perairan itu dibuka semula. Kritikal. Iran ada peluru berpandu anti kapal dan peralatan di pantai, manakala AS dan Israel boleh menyerang depot serta kedudukan pelancar itu. saya rasa soalan awak di akhir itu menarik kerana Perdana Menteri menyenaraikan dua matlamat yang ingin dicapai. Salah satu matlamatnya ialah menghapuskan program nuklear dan program peluru berpandu mereka, dan yang kedua ialah perubahan rejim. Itu sangat berbeza dengan matlamat Presiden Trump yang sangat fokus sejak awal. Termasuk yang terakhir, anda tahu, laporan bahawa beliau bersedia untuk bekerjasama dengan rejim itu. Jika mereka bersetuju dengan semua perkara ini tentang menghapuskan program peluru berpandu, membenarkan pemeriksa masuk, menghapuskan program nuklear mereka. Jadi itu nampak bagi saya satu perbezaan yang agak besar antara matlamat Netanyahu dan matlamat orang Iran. Sudah pasti. Dan ada beberapa perkara yang sedang dianalisis oleh orang Israel dan orang Amerika dari sudut pandang yang berbeza, saya rasa. Minggu lalu kita menyaksikan persediaan besar di darat untuk serangan spesifik pasukan Israel terhadap rejim Iran. Dalam masa 48 jam, Ali Larijani, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Iran, telah dihapuskan. Turut terkorban ialah Komander Sulaimani, Ketua Basij IRGC serta Menteri Perisikan Ismail Khatib. Setiap individu ini berperanan berbeza dalam menindas penunjuk perasaan tahun ini. Israel jelas cuba mewujudkan asas supaya jika ada keputusan, ia menggalakkan penunjuk perasaan kembali ke jalanan di Iran dan membantah rejim itu. Amerika Syarikat dan Israel mempunyai matlamat serupa tetapi berbeza dalam operasi ini dengan beberapa persimpangan seperti Selat Hormuz. Fahami bahawa kesannya meluas ke ekonomi tenaga global. Ya, mereka juga mempunyai tahap toleransi yang berbeza terhadap peperangan, betul? Israel telah lama diserang dan tahap toleransi mereka terhadap peperangan lebih tinggi daripada Amerika Syarikat. Atau, saya akan kata, berbanding jiran mereka di Teluk. Bagaimana mereka seimbangkan perkara ini? Jika Anda bekerjasama dengan seseorang dalam peperangan yang mungkin ada matlamat berbeza, seperti kata Charlie, Trump mungkin ada matlamat lebih terhad berbanding Israel, tanpa perubahan rejim setakat yang saya tahu. Walaupun mungkin dia akan menerimanya dengan senang hati jika itu berlaku, tetapi setakat yang kita tahu, ia tidak termasuk dalam perancangan. Terdapat juga toleransi sebegini terhadap peperangan. Dengan Amerika yang letih mempercayai Trump untuk mengambil alih dan mengurus perkara ini bersama rakan yang mungkin ada matlamat berbeza. Orang Israel faham matlamat Trump
Di Timur Tengah, dia menamatkan perang Israel-Hamas dan selamatkan tebusan. Sesuatu yang merupakan isu yang sangat peribadi bagi rakyat Israel dan bukan sahaja dia berjaya melakukannya, malah dia juga berjaya menubuhkan Majlis Keamanan yang menghimpunkan negara-negara di rantau itu yang sebelum ini tidak bekerjasama untuk mempromosikan kestabilan dan keamanan di Timur Tengah. Rejim Iran dilihat sebagai halangan terakhir usaha Presiden Trump. Saya rasa rakyat Israel faham visi Presiden Trump untuk rantau ini dan tahu mereka akan mendapat manfaat jika perang ini berakhir tanpa banyak kecederaan. Realitinya, orang awam Israel terbunuh, peluru berpandu jatuh ke negara ini seperti di belakang saya dengan lebih 100 cedera. Memahami hubungan Amerika Syarikat Israel dan sokongan rakyat Israel terhadap Presiden Trump. Begitulah reaksi orang apabila tahu kami dari Amerika Syarikat. Mereka ucapkan terima kasih kepada Presiden Trump. Mereka berterima kasih kepadanya kerana beliau menghapuskan ancaman kewujudan kepada rakyat Israel. Rejim Iran telah mengancam Israel dengan peluru berpandu balistik, drone, serta melalui sekutu serantau seperti Hamas, Hezbollah dan Houthi. Rakyat sedar kesan peperangan dan sanggup membayarnya. Mereka faham peperangan ada harga namun rela menanggungnya. Ya, baiklah, terima kasih Trey secara langsung, Trey Enrod, Israel Trey, temu bual yang hebat. Kami akan kembali bercakap dengan anda sepanjang pagi.